Assalamualaikum dan apa khabar semua. Jadi hari ni kita nak bercerita tentang sesuatu yang agak pedih sikit lah keadaan ekonomi yang tak menentu akibat COVID-19 ni. Nampaknya berbagai unjuran yang menunjukkan bahawa kita akan mengalami keadaan ekonomi yang agak tak menentu lah. Ini daripada MIR, Malaysian Institute of Economic Research. Ini kira gold standard lah, semua orang pakai, refer pada dia orang. Jadi mengikut unjuran mereka ni, tengok dia punya carta-carta tentang COVID-19 punya kes semua. So dia punya, sini kita nak tengok ni, dia punya keadaan dia lah. Worst case scenario, dia kata 4 weeks MCO, reduction of industrial output by 70%. Oh, teruk tu, 70% during MCO, dalam suku pertama dan suku kedua. Ini keadaan worst case scenario lah. Dan yang keadaannya dalam suku ketiga dan keempat, dia akan kembali kepada 96 hingga 98%. Dan disequilibrium in labour market and economic activities. Jadi bila keadaan ekonomi dah tak menentu macam ni, ataupun di permintaan berkurangan, jadi akan ada disequilibrium dalam labour market. Jadi labour market Malaysia ni sebenarnya quite tight. Pasal kita ada banyak foreign labour. Jadi tahap kita punya unemployment kita lebih kurang dalam 3%, agak rendah. Dan sebenarnya banyak pekerjaan daripada pekerja. Kita ada lebih kurang 16 juta pekerja. Jadi best case scenario, ini untuk kira 4 minggu je, tapi jelas kita dah tambah lagi another 4 minggu, dah jadi 8 minggu dah kita punya MCO. So dalam keadaan ni dia kata reduction of 40% in quarter 1, quarter 2, dan fully rebound in quarter 3, dan by quarter 4 dah meningkat 2% lebih daripada unjuran tahun lepas, mungkin because of pent-up demand or whatever lah, nak catch up balik kan. Tapi apa-apa pun masih lagi ada disequilibrium in labour market. Dalam kedua-dua best case dan worst case scenario masih ada disequilibrium in labour market. Jadi ini menunjukkan bahawa akan berlaku pengangguran yang meningkat lah. Jadi ini dia punya graf data dia yang menunjukkan kalau kata tak ada apa-apa, kita punya GDP ialah 1.48 trilion, dan bila ada perubahan ni sekarang 1.38 trilion. Jadi untuk 1.38 trilion ni maksudnya 100 bilion pengurangan daripada GDP kita. That's a lot of money, because it's 0.1 trillion is 100 billion. Jadi bila kita tengok kan, ini dia punya data dia kata real GDP contract by 6.9%. Jadi semua orang punya unjuran about kita punya GDP ni lebih kurang 4% lah ni, perkembangan GDP kita. Tapi bila dia kata mengecut 6.9%, maksudnya akan mengecut 2.9% daripada tahun lepas. Pasal perkembangan 4% itu dah tak berlaku. Dan real GDP losses ni 102 bilion lah, macam saya cakap tadi, lebih kurang 100 bilion. Dan ini unjuran awal MIR, 2.4 juta orang akan tidak ada pekerjaan, lebih kurang 15% lah daripada skill labor, daripada kita punya 16 juta tenaga kerja kita. Dan keadaan ini dalam 2.4 bilion ni, 1.6 juta ialah mereka yang unskilled labor, dan lebih hampir 800,000 yang skill labor yang tidak ada pekerjaan nanti. Jadi household income loss lebih kurang 95 bilion. So ini menunjukkan pengecutan lebih kurang 12% lah. So dia kata ini berbanding dengan tahun lepas. Jadi income consumption pun drop sama lebih kurang 12%, 11%. Perbezaan tu mungkin akibat setengah benda tu dah terpaksa nak ke tak nak kena belanja juga. So mungkin that's why the consumption punya drop tu slightly less than the income drop. Anyway, availability of credit apa semua, so kadang-kadang orang pinjam duit lah untuk belanja. Dah terpaksa nak buat macam mana kan. The overall consumer price index akan jatuh 4.4%. So macam-macam benda akan jatuh harga lah. Kita tak tahu lagi macam mana. Jadi dia minta ni lah benda-benda yang dia minta ni. So itu ni report daripada Bank Negara pun sama. Bank Negara kata keadaan ni akan teruk lah. So dia pun kata semua akan teruk, akan contract, ni forecast ni akan weaker. Tapi dia tak begitu dramatik sangat lah, pasal tak ada numbers yang dia beri. Kemudian kita tengok Channel News Asia ni pun, dia punya report daripada Statistik Department menunjukkan sekarang dah 600,000 orang tak ada kerja. Jadi peningkatan ni daripada 3.6 kepada 3.9%, di mana sebelum berlakunya MCO ni, jumlah orang yang tak bekerja adalah 521, dan sekarang 610, lebih kurang 90,000 orang telah hilang pekerjaan dalam tempoh 1 bulan MCO pertama tu. Dan ini ada sedikit lah berita baik, iaitu
report daripada MIR ni, dia dah upgrade sikit, improve sikit lepas dia dah tengok all the stimulus package lah. Prihatin lah untuk SME semua, subsidi gaji semua. Dia kata mungkin tak bukan 2.4 juta yang akan menganggur, hanya 1.46 juta yang akan menganggur. Jadi kurang daripada 15% kepada 9% yang akan menganggur. Still very bad, almost 10% lah. Jadi realitinya benda ni akan berlaku lah, mungkin akan berlaku. Jadi bersedia. Jadi hari ni saya nak bincang sikit tentang 8 perkara yang anda perlu tahu tentang retrenchment dan apa yang kita boleh lakukan dan kita untuk memastikan hak kita terjaga. Ini penting sangat untuk semua kawan-kawan. Saya kerja sendiri, jadi saya tak ada employer dan saya juga tak ada employee, jadi saya tak nak buang orang dan saya juga tak dibuang lah pasal saya kerja sendiri. Sendiri bos, sendiri kuli. So dalam hari ini perbincangan kita nak bercerita tentang beberapa dokumen penting. Jadi 2 akta dan 2 akta, 1 code of conduct, 1 peraturan yang kita kena ceritakan. Dia yang pertama sekali ialah Employment Act lah, tahun 1955, Akta Kerja. Kemudian Industrial Relations Act 1967. Kemudian Code of Conduct for Industrial Harmony dan Employment Termination and Layoff Benefits Regulations 1980. Dan last sekali ialah Borang PK. Jadi semua dokumen, semua artikel-artikel yang saya tersebut tadi dan semua dokumen-dokumen ni saya akan letak link kat bawah. Jadi pastikan awak tengok kat bawah lah untuk link ni, simpan, download dan baca dan fahamkanlah. Pasal kalau berlaku kepada anda kena tahu apa hak anda dan pastikan anda tidak dianiaya lah. Okey, jadi 7 perkara ni. Apakah 8 perkara? Jadi apakah 8 perkara yang anda perlu tahu tentang retrenchment? Jadi apa itu retrenchment? Retrenchment ni maksudnya pembuangan kerja yang tidak disebabkan oleh kesilapan pekerja lah, bukan masalah disiplin ke, masalah produktiviti ke, tidak. Tapi ianya berlaku atas dasar redundancy ataupun kelebihan pekerja, terlebih pekerja, terlalu ramai orang lah basically nak kena buang. Jadi itulah dia maksud retrenchment itu tersebut. Jadi retrenchment ni adalah sesuatu yang sangat tidak digemari lah oleh pekerja dan juga pihak kerajaan kerana ianya mengakibatkan peningkatan pengangguran yang tinggi. Jadi bila yang syarikat-syarikat dibenarkan untuk melakukan retrenchment? Sebenarnya pihak kerajaan dia tak mengambil kira sangat apa yang syarikat nak buat. Janji-janji saya tak boleh nak tentukan lah syarikat kena ada berapa orang pekerja kan. Jadi syarikat kena tentukan sendiri berapa orang pekerja yang dia nak. Jadi ini kita tengok daripada one of the legal punya website, which is true. Saya saja letak itu supaya lebih clear lagi, boleh nampak dan baca. Ni semua link-link ni adalah nanti kat bawah. Jadi basically pihak kerajaan memang biarkan you boleh buat menentukan dengan sendiri berapa ramai pekerja yang diperlukan untuk memastikan syarikat terus untung dan terus boleh beroperasi dan sebagainya. Tetapi ada banyak peraturan yang diletakkan dan kita kena ikut, dan pihak syarikat dan pihak majikan kena ikut peraturan-peraturan tersebut dan undang-undang tersebut sebelum membuat keputusan membuang pekerja dalam hal-hal begini. Dan di sini kita tengok macam mana syarikat tu boleh membuat keputusan untuk membuang pekerja. Jadi kita tengok di sini dia ada Code of Conduct for Industrial Harmony. Jadi Code of Conduct for Industrial Harmony ni sebenarnya ialah satu tata kelakuan dan ini it's not a binding document on the employers sebab it's just a Code of Conduct. So dari mana datangnya kuasa the Code of Conduct ni? Sebenarnya kuasa the Code of Conduct ni datangnya daripada Industrial Relations Act. Jadi Industrial Relations Act ni Section 30 tu penting. Jadi kita tengok Section 30 Industrial Relations Act. Di sini mana datangnya kuasa untuk implementasi Code of Conduct tadi. Jadi kita tengok Section 30. Section 30 ni dah Section 30. Subsection 5 30 awards. Ni award ni bila dah jadi macam-macam lah, cerita pasal industrial court lah. Jadi 30 subsection 5. Ni dia. 30 subsection 5. In making its awards, the court may take into consideration any agreement tu sama ada kontrak kita ke, collective agreement ke, apa ke,
or code. Code ni ialah tadi code of conduct for industrial harmony dia lah, relating to employment practices between organizations, representative of employees and workmen respectively, where such agreement or code has been approved by the minister. Jadi memang clearly the code of conduct ni dah diluluskan lah oleh menteri lah. Ini tahun 1975, code of conduct 1975 ni. Jadi dalam code of conduct 1975 ni disenaraikan lah masa-masa bagaimana ianya boleh dilakukan. Jadi dalam code of conduct ni penting, dia menunjukkan 4 aspek penting untuk mengekalkan keharmonian industri, dan antara 4 perkara itu ialah tanggungjawab, policy employment, collective bargaining ni union lah, macam mana dia orang boleh do collective agreement untuk kita, dan communication dan consultation. Penting berkomunikasi dan sentiasa berunding. Jadi dalam responsibility ni semua section ni disebut banyak tentang trade union lah. Jadi ini penting satunya, kena pastikan awak dan trade union awak rapat dan tahu apa yang nak berlaku. Pastikan pihak majikan tidak mengambil langkah saja je lah. Dan selagi pihak majikan berunding dan tak ada masalah, pastikan dia berunding lah, jangan tidak mengambil kira benda ni. Jadi dalam code of conduct ni kita tengok item yang kita nak tengok sekarang ialah item 20 lah, redundancy and retrenchment. So ini keadaan-keadaan di mana dibenarkan untuk membuang pekerja lah. Sebenarnya ini bukannya keadaan mana dibenarkan. Keadaan mana dibenarkan tu sebenarnya banyaklah terpulang lah pada syarikat. Sebenarnya ini salah satu contoh lah. Saya ambil daripada ini satu Masters of Law punya dissertation, thesis, di mana kita ada tengok di sini, dia senaraikan lah dengan mudah reasons for retrenchment. Inilah antara sebab-sebab yang digunakan oleh syarikat lah. Economic slowdown, losses and declining profits, takeovers and mergers, automation, change in nature of work, change in terms of national and outsourcing. Dan ini macam kita tengok tu dalam yang the law cakap ni kan, kerajaan biarkan je as long as reasonable lah, benda-benda ni semua reasonable lah. Kalau economic slowdown, tak perlukan begitu ramai pekerja, nak buat macam mana, takkan nak suruh dia bayar, dia kena buang. Losses and declining profits tu mungkin ekonomi okey, tapi syarikat kerugian akibat tak dapat bersaing. Kalau take over or merger, syarikat bergabung, selalunya akan kena buang kerja. Automasi, bila automasi ni masalahnya akan ada yang akan dibuang kerja, tapi macam-macam cara lah nak deal dengan automation. Sebab automation selalunya dia telah dirancang, is plan. So you boleh kira berapa orang akan berhenti kerja dan retrain semua siap-siap. Dan ini juga akan berlaku, tapi boleh diberitahu dengan lebih awal. Change the nature of work. So mungkin syarikat tu mengubah apa-apa yang dia buat lah, tak tahu lah, dari segi apa perkhidmatan ataupun produk yang ditawarkan ke, changes in terms and conditions of service ni, dan juga outsourcing ni salah satu yang benda yang paling orang tak berkenan lah, tapi dia punya berlaku lah. So itu dia punya syarat-syarat di mana kita boleh membuang kerja, majikan boleh membuang kerja. Dan garis panduan, kena tahu ada garis panduan tentang macam mana cara nak buang kerja. Dan garis panduan tu tadi ialah itulah saya cakap tadi, tata kelakuan, code of conduct for industrial harmony. Jadi dalam hal untuk garis panduan macam mana nak buang pekerja ni, tengok ni in circumstances where redundancy is likely, an employer should, in consultation with employees representatives or their trade union. Penting ni satu klausa yang penting. As appropriate and in consultation with the Ministry of Labour and Manpower. Kena beritahu kementerian juga. Pasal ini melibatkan pembuangan pekerjaan yang ramai, jadi tahap pengangguran negara akan meningkat. Jadi kena beritahu, kena kongsikan dengan the trade union, semua tengok apa masalahnya sekarang ni. Kalau pasal ini menunjukkan masalah serius, syarikat mengalami masalah serius. Jadi apakah masalah tersebut? Adakah kita boleh berbincang dengan union? Macam mana nak selesaikan masalah ni supaya tak ada siapa perlu dibuang kerja? Itu pasal dia kata kena beritahu dengan employees representatives or their trade union, kan? Jadi take positive steps to minimize reduction of workforce by adaptation of appropriate measures such as. So sebelum nak buang tu, yang nak tengok, you ambil all these steps tu sebelum you boleh buang orang. Okay? So ada guideline dia, ini guideline dia. Jadi kita kena tengok di guideline dia ialah perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum nak buang orang. Okay. Pertama sekali, limitation of recruitment. Tak boleh ambil orang baru lah. Kalau dah nak buang orang, kenapa nak ambil orang baru? Pakailah orang yang lama, kan? So tak boleh.
Pasal setengah syarikat dia nak buang orang lama gaji besar, nak ambil orang muda. So tak boleh lah macam tu. Dia ambil kan. Tapi yalah, itu macam-macam strategi pandai-pandai lah HR department. The restriction of overtime work, dia tak boleh lah ada overtime. Kalau dah kata nak buang orang, maksudnya apa, tak ada permintaan. Kalau tak ada permintaan, kenapa ada overtime? Kalau ada overtime, mesti permintaan lebih kan. Pasal nama pun overtime kan. Restriction of work on weekly days. Jadi tak boleh panggil orang datang kerja hari cuti. Semua tak boleh lah. Pasal clearly syarikat tidak memerlukan production yang lebih banyak ke, ataupun perkhidmatan yang lebih banyak. Kenapa nak kena ada orang kerja? Dan shift pun kena kurangkan. Kalau kata ada double shift mana-mana, kena buang tinggal single shift saja. Dan semua orang spread out lah. So boleh maintain reduction the number of hours of work. So tak bolehlah paksa orang kerja terlalu banyak masa. Kena kurangkan lah sampai minimum hours yang ada. Dan make sure semua orang boleh kerja. Retraining and transfer. Kalau masalahnya mungkinlah the nature of business dah berubah ke, ataupun nak kenakan skill baru, tak boleh main buang orang macam tu je. Kena retrain dulu lah. Orang yang dah ada dalam ni kena retrain dulu. Semua ni dah dilakukan, barulah boleh. So macam dia katalah, nombor satu, ultimately the responsibility for deciding the size of the must rest with the employer. Ini yang saya katakan tadi, pihak kerajaan walaupun dalam tata kelakuan pun dia cakap it's up to you nak buat keputusan berapa orang, tetapi should be done with consultation with workers or their trade union representatives on the reduction kan. So itu dia punya inilah. So dia kena bagi notis tau. Penting ni, kena bagi notis, kena bagi tahu yang dia nak buang pekerja. Bagi pihak kerajaan, dia kena memberitahu notis mengenai borang PK. Jadi borang PK ni ialah pemberitahuan pemberhentian kerja lah. It's quite a thick form, 17 muka surat, dan ada yang kena beritahu awal yang 30 hari minimum sebelum pembuangan dilakukan, dan kemudian 14 hari sebelum dibuang, dan yang last kali tu 30 hari selepas pembuangan pekerjaan. Jadi bila ada ini, kalau tak file borang ni, 10,000 denda. Itu je cerita dia, ada denda dia. Dan 30 hari. Jadi kenapa saya nampak kenapa dia letak 30 hari ni, minimum sekurang-kurangnya 30 hari. Jadi kalau you dah file benda ni, nak pergi file kat kerajaan, maksudnya you dah tahulah. Jadi you dah kena, tadi kan dia cakap code of conduct tu, kena in consultation. Before you nak buang, kena ada consultation with employees representative. Jadi sebelum tempoh 30 hari you nak pergi file borang PK ni, kebanyakan syarikat dah tahu, so kena pergi bincang dululah. Kalau awak dah file borang PK tapi tak bincang lagi dengan employers, trade union, satu yang tak kena lah. So tarikh filing of borang PK ni sepatutnya ialah tarikh di mana selepas dia buat consultation dengan pihak trade union. Kalau tidak, then it will be like in violation of this lah. Dan kita tengok item 22 pun dia kata, 22A ni dia kata, if retrenchment becomes necessary, ni bab nak memberitahu ni kan, despite having taken appropriate. Lagi sekali cakap, despite having, you kena ambil tu langkah-langkah di atas tadi tu. The employer should take the giving as early warning as practicable. Of course it's practicable to give you the warning before you file borang PK lah. Pasal nak isi borang PK tu makan sehari 2 hari juga kan. Kalau beratus-ratus nak pun banyak nama nak kena isi dalam tu, so nak kena beritahu. So this obviously practicable to tell the employees and their punya trade union before you file borang PK tu lah. Dan kalau boleh, dia kena voluntary retrenchment ataupun voluntary separation scheme. Dan kalau dah lepas yang itu, baru boleh nak paksa ke apa ke. Dan kalau ada discussion tentang payment, redundancy and retirement benefit ni, semua kena aturkan siap-siap lah. Dan kemudian kena buang yang ni dulu lah, yang dah umur lebih pada tahap pencen lah. Dan kena beritahu kementerian. Dan kalau boleh nak spread determination. Kalau kita nak buang 100 orang, jangan buang sederak. Mungkin dia minta buang, mungkin kementerian kata, you buang 10 orang setiap bulan lah, so 10 bulan buang juga kan. So mana tahu kan dalam 3 bulan tengok ekonomi cantik balik, syarikat sihat balik, tak payah buang, selamat 70 pekerjaan kan. Dan tak boleh umum pembuangan ni sebelum memberitahu pekerja dan wakil mereka. So ini penting. So yang kelima, adakah
peraturan mengenai retrenchment benefit? Ada. So sebenarnya yang kelima, kita kena tahu bahawa ada garis panduan tentang menetapkan retrenchment punya benefit ni. Jadi kita tengok Employment Termination and Layoff Benefits Regulation 1980. Jadi kat sini ada ditetapkan. Kita tengok dekat item 6. Subject to provisions of the regulations, the amount of termination or layoff benefits to which employee is entitled in any case shall not be less than, tak boleh kurang daripada ni. Jadi untuk mereka yang bekerja 2 tahun atau kurang dengan syarikat, 10 hari gaji untuk setiap tahun. Untuk mereka yang bekerja lebih pada 2 tahun tapi kurang pada 5 tahun, 15 hari gaji untuk setiap tahun. Dan yang selebihnya, untuk mereka yang bekerja lebih dari 5 tahun ialah 20 hari gaji untuk setiap tahun pekerjaan. Itu minimum kena bagi gaji dia. So itu dia punya guideline, minimum itu kena minimum yang itu. Selalunya syarikat dia mungkin akan tambah sikit lah, ada lebih apa ke. Tapi ada juga syarikat yang bagi ngam-ngam ikut yang ini. Tapi inilah the minimum requirement dia. So ada trade union selalu dalam dia punya collective agreement pun mungkin ada dia punya terms and condition dia bila nak retrenchment. So boleh ikut yang itu ataupun yang ini. Pasal tadi kita tengok the Industrial Relations Act pun dah cakap kan, kena ada ikut Code of Conduct. So kalau nak ikut Code of Conduct tu kena ikut tadi dia kata ni resolution, any agreement, code. So kalau ada agreement, ikut agreement, code, tapi code tu minimum lah, yang menentukan minimum. Perkara yang keenam pula, anda kena tahu bahawa anda boleh cabar keputusan syarikat untuk membuang kerja. Macam mana awak nak cabar? Jadi bila nak tengok macam mana nak cabar ni, kita tengok the Code of Conduct ni balik. So untuk dia nak membuang pekerja ni ada syarat-syarat dia. Jadi awak boleh cabar sama ada awak punya pembuangan ni ada mengikut tak pun. Selepas dia dah lakukan semua benda ni, iaitu all this kurang kerja apa semua bla 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 bla, dah habis semua, ikut ni semua juga, ni syarat-syarat semua ikut, dan awak terlibat kat sini dia buang. So dia kena diikut, tengok dia ikut tak syarat-syarat ni. So cara pembuangan dia, kriteria may include, ni boleh may include. So you kena bincang kriteria nak buang dan may include these things. So tengok ini minimum, saya kira ini minimum kriteria adalah, mungkin boleh tambah lagi celah-celah tu lah. So, the need, so kalau kata awak buang orang tu, adakah dengan pembuangan tu akan melibatkan peningkatan kecekapan syarikat? Kalau tidak, dan dia kata kenapa awak buang saya? Kalau saya punya tugas menyebabkan syarikat lebih cekap, kenapa awak buang saya? Boleh tengok situ. Ability, kalau syarikat sebenarnya memerlukan skill awak tapi dia buang, awak boleh question dia, boleh cabar dia. Dan ini length of service dengan status ini, kalau yang selalunya lebih lama, kata lebih boleh cabar lah. Kalau orang dah kerja lebih senior, mungkin boleh cabar kalau bandingkan orang yang junior yang tak dibuang. Dan satu lagi ini status ni penting. Yang pertama sekali dia kena buang non-citizen, yang bukan warga negara, kena buang dulu. Casual, temporary dan permanent. Jadi casual ni adalah orang kerja part time lah. So kena buang casual workers dulu. Pasal casual worker ni selalunya dia syarikat ambil untuk peak hours. Macam cashier casual kan, part time work cashier, selalunya student kerja di cashier. Sebab mungkin demand mata pukul petang, orang balik kerja tu ramai orang beli barang-barang, jadi dia nak ni lah. Kalau dia kata dia tengah rugi, kenapa nak ada casual workers kan. Temporary pun sama, temporary ni slightly more long term lah. Selalunya dia ambil mungkin temporary workers 3 bulan. Dia orang ni full time tapi temporary. Mungkin pada musim perayaan ataupun musim menuai, musim apa kan yang banyak kerja, ada kontrak besar ambil untuk 6 bulan. So kena buang dia orang dulu. Pasal kenapa ada temporary worker? Patutnya tinggal permanent aja kan. Patutnya tak perlu ada non-citizen, casual, temporary ni. Last kali baru boleh buang permanent. Umur kena ambil kira. Tak tahulah dah buat punya discussion dengan trade union tu macam mana. Family situation. Jadi kalau kata ada 2 pekerjaan yang sama, orang yang buat pekerjaan yang sama 2 orang, seorang bujang terang-tang-tang, seorang berkeluarga, anak 4. Mana yang lebih patut simpan? Pada saya yang inilah. Yang bujang terang-tang tu lebih mudah dia nak relocate pun. Kalau kata nak pindah kerja daripada KL ke
mana pun senang, lebih senang untuk dia. Pasal yang keluarga ni susah nak bergerak lah, dah terikat sikit. So itu salah satu lah. Dan juga apa-apa kriteria lain lah. So itu kalau awak nak cabar ni boleh. So satu lagi sebenarnya the responsibility nak proof yang syarikat tu mempunyai sebab-sebab tertentu, dia kena buktikan pada kerajaan bahawa it's genuine. So ini dia tengok the courts, Malaysian courts have clear statement that it's a prerogative of the management to decide on the reorganisation. The courts will not intervene with the management decision in respect, as the courts are not in a position to decide how many employees. However, the court will intervene if it is shown that the employer's decision was not genuine. Jadi ini the burden of proof ni is on the employer sebenarnya untuk buktikan bahawa mereka benar-benar perlu melakukan benda ni. So sekarang kita tengok sikit ni daripada tesis kawan kita tadi ni. Kita tengok muka surat 20 ni tu sekejap. Okay, nanti kita tengok the principle of retrenchment, last in first out. Macam cakap tadi lah, last in first out tu kena betul lah tu, macam cakap tenure tu kan, tempoh pekerjaan tu last in first out. Siapa yang masuk last semua kena keluar dulu lah. Dan kita tengok ni foreign workers kena buang dulu, walaupun senior kena buang dulu. Tak boleh simpan foreign worker dan buang permanent. Okay, tak boleh. So dalam kes tahun 1989 Federal Hotel ni, the court has often stated that it is that therefore it uphold dismissal for being just cause the employer has the obligation first to provide competent and convincing evidence in court. So burden of proof untuk membuktikan bahawa keputusan untuk membuang kerja tu perlu dan fair, employer yang kena buktikan. The employer bears the burden of proof. In short, the employer must supply convincing evidence that the workman either committed offences ke apa benda ke, or whatever lah reason dia nak buang tu. Dia kena show that dia yang ada sebab. Bukan, it's not up to pekerja untuk membuktikan bahawa salah dia. Tak, kita boleh cabar je dan dia kena buktikan bahawa pembuangan kerja tu adalah berdasarkan sebab-sebab yang betul lah. So di situ satu yang penting sangat yang perlu kita tengokkan, bagaimana ianya boleh cabar lah. Dan ni satu lagi saya nak tunjuk ni kes Hazan Arifin versus Renhil Berhad. Ini dia menggunakan alasan keadaan keuangan syarikat tenat lah. Dan keadaan sekarang ni banyak saya rasa akan menggunakan sebab inilah, keadaan keuangan syarikat. Jadi Renhil katanya mengatakan keadaan syarikat agak tenat, jadi dia nak kena buang as part of the retrenchment process. Jadi antara alasan-alasan yang diberikan ialah dia kata syarikat ada hutang $220, jadi nak kena bayar interest $27 juta. So banyaklah, dia kata syarikat kita ada banyak ambil cost cutting measures, tapi tak boleh menyelesaikan masalah dia lagi, terpaksa kena buang workforce reduction. Jadi financial constraint, dia kata syarikat punya keadaan keuangan begitu teruk sampai tak dapat bayar gaji on time beberapa bulan. Jadi nak kena buang dia ni. So the employer kata dia dah buatlah semua yang dikatakan tu, dia dah buang kontrak employee, expat semua dah buang, dah cuba job placement, nak ubahkan, bagi ke transfer ke bahagian-bahagian lain ke, dan dia tak ada naikkan gaji kan. Dan dia kata ada lagi satu round retrenchment juga. So ini yang syarikat cakap, tapi so dicabarlah, dicabar oleh pihak pekerja tadi. Jadi pekerja kata sebenarnya syarikat sebenarnya tak ada duit lagi. Dia ada duit tapi dia saja je nak buang orang. Jadi ini dia punya court punya finding. Dia kata although the employer presented evidence to show that it is facing financial difficulties, jadi bila dia check balik, dia tengok masih lagi buat untung sebenarnya untuk tahun tu, dan masih lagi bagi dividen. That's why kalau you bagi dividen, susah you nak buang orang tahun tu lah. Kalau you tak bagi dividen, barulah boleh cerita. So banyak syarikat dia akan buat macam tu lah. Dia akan cepat-cepat bagi dividen dulu ke, dan tunggu the next year, dia start buang orang. Pasal dia kalau dia dah nampak kan. So kalau ada bagi dividen, memang susah nak buang orang.
So dia kata yang ni yang hutang 220 million tu kan, dia kata okey, so you ada hutang banyak betul, tapi itu bukan cukup bukti bahawa syarikat dalam keadaan yang tenat. Pasal tengok syarikat ni berjaya mengambil bond 800 bilion. Jadi macam mana you nak ambil bond kalau keadaan syarikat you tak kukuh, tak ada siapa yang akan subscribe dia punya bond tu. So dia tunjuk kata, oh ni sebenarnya issues tak ni, tak adalah, syarikat sebenarnya okey. Ini mahkamah yang fine So dia kata apa masalah keuangan tu sebenarnya tak ada impact kan kepada syarikat sebenarnya. Adalah, tapi tak cukup untuk menyebabkan dirinya dibuang kerja. Lepas tu dia kata, ya memang you bayar gaji lambat 3 bulan, tapi ini bukan masalah kewangan, cuma masalah poor accounting and management. So benda-benda ni semua akan dikorek dan menunjukkan kalau awak employer nak buang, awak kena bukti-bukti yang kukuh lah. Untuk yang ketujuh, kalau nak buang tu, syarikat nak buang, eloklah dia ikut, macam saya cakap tadi, Code of Conduct for Industrial Harmony ni tadi. Kena ikut yang ni lah. Pastikan awak ikut yang ni, baru tak ada masalah. Kalau tak ikut ni memang akan boleh dicabar, dan apabila dicabar, ia akan menjadi masalah kepada syarikat. Dan syarikat kadang-kadang dia mungkin ada ramai lawyer, jadi dia akan mungkin ikut kata, ni awak punya agreement cakap sekian-sekian, ini sekian. Lepas tu kita pekerja tengok, bahasa lawyer saya tak faham ni, macam mana ni kan, takkanlah betul ke ni. Lepas tu kita pun ya je, tapi tak puas hati, so kita pergi lodge report dekat Labour Office, benda tu masuk mahkamah. Apa akan jadi? Ni saya tunjuk apa akan jadi. Apa akan jadi ialah bila kita tengok, ini ada satu kes tahun 2015. Kes ni masuk mahkamah tahun 2012, tapi dia pergi sampai ke Federal Court, mahkamah tertinggi. Sebenarnya benda ni dah banyak kali disebut dalam mahkamah-mahkamah rayuan pun, tapi yang ni saya sebut, yang ni pasal dia nak naik sampai ke Federal Court. Jadi bila dah naik Federal Court ni ultimate judgment lah, tak ada lagi orang nak kata tak boleh pakai argument ni. So argument yang saya nak cerita kat sini, dia orang ni bergaduh pasal terms in the collective agreement. So Hotel Shangri-La ni dia nak renovate, so dia buang kerja, dia buang orang, retrenchment lah. Tapi dia kata dia akan ambil balik certain number. So dia ada negotiate dengan dia punya union. So ada supplementary agreement lah. So bila dah habis tu dia nak buka balik hotel baru, dia kata the old collective agreement dah tak laku. Pasal sekarang dah baru, pasal dah ada supplementary agreement tadi tu. Tapi mahkamah kata, itulah dia tak usah cerita detail kes tu. Actually mahkamah kata you tak boleh main randuk je, kata collective agreement yang dulu tu tak laku, pasal ada supplementary agreement tu hanyalah untuk tempoh di mana awak nak buat renovation dan nak ambil orang baru tu. So it's not like that. You tak boleh cerita macam tu. You kena cerita, tengok balik. So I think anyway, the yang saya nak tunjuk ni yang inilah. Mahkamah sebenarnya dia telah Mahkamah Persekutuan antara kes yang cited by the lawyers for case ni by the trade union punya wakil, dia kata Persatuan Pekerja Pekayaan versus Syarikat Jengka. Di sini dia tengok section 35 Ini section 35. Saya tunjuk balik section 35 kita tadi tu. Section 35. Ini section tadi saya sebut section 35A kan, tentang Code of Conduct tu. Jadi section 35. Jadi dia kata sini the court shall act according to equity. Equity ni hak lah. Equity lah, ada hak-hak yang termaktub, good conscience, hati nurani yang suci, dan the substantial merits of the case, dan fakta-fakta case, dan without regard to technicalities and legal form. Ini macam dia kata, engkau punya agreement semua jangan nak sibuk sangat bab-bab technicality dengan dia punya legal document, legal form dia tu, ataupun the form of the contract, the actual clause of the contract. Kita nak tengok adil ke tak adil benda ni. Ni satu klausa yang satu section yang sangat powerful sebenarnya dalam the Industrial Relations Act, dan saya memang tabik kepada AG's Chamber siapa yang draft this act and letak section 35 ni. Saya tabik sangat-sangat. Dan nak tahu betapa pentingnya
Section 35 ni. Jadi nak tahu betapa pentingnya Section 35 ni, saya balik ke kes ni yang saya nak tunjuk ni. So dia kata kita nak tengok must keep in mind the rationale in Section 35. So dia cite balik kes Kesatuan Pekerja Perkahwinan Syarikat Jengka ni lah. Jadi hakim dalam kes tersebut dia kata the question that lies is the aspect of pure construct. What calls for the resolution is the question whether the parties, effectively speaking, intended the collective agreement should continue. So dia cerita tentang niat daripada perbincangan tu, bukan ikut perkataan-perkataan yang digunakan. So dia kata, first, it is important to bear in mind that the ordinary rules of construction, whose assistance courts often pray in aid. So memang betul, the construction tu yang sebenarnya penting dalam determining contractual intention. Tapi dia tak boleh apply so strictly in the interpreting of collective agreement. Dia kata, an application of this will necessarily involve a rather strict and legalistic approach, which is to be avoided in a case such as present. Kenapa dia kata tak usah tengok sangat dengan perkataan-perkataan, tapi kita tengok niat di sebaliknya tu. So dia kata, Parliament, fully realizing that a just solution may not result in the field of industrial relations by the application of the rules of interpretation that operates in the environment of common law, has enacted Section 35. Jadi Section 35 tu dia kata, it's not, kenapa dia tak boleh nak follow that strict looking at the words and all that. Dia kata because it's not a commercial document. Enter into business. Sebenarnya collective agreement ni it deals with a far more basic issue. Itu syarat pekerjaan, kehidupan pekerja tu, dan other rudimentary benefits that are essential for sustaining life. And therefore, it will be unsurprising to find such agreements couched in other loose language, often lacking a degree of precision which lawyers are familiar. Dia kata kenapa it's like that is because benda ni sebenarnya bukan legal document. Yang negotiate benda ni, trade unionist ni bukan lawyer sebenarnya. Dia kerja biasa dalam syarikat tu, mungkin supervisor ke apa ke. So the reasonable and pragmatic approach shorn of an excess of legal learning is therefore called for when construing a collective agreement, and in particular any machinery that workmen and their employers have established for the resolution of their differences. So the federal court lepas dia cite tu, dia kata, thus until such time as this principle is overruled, it remains applicable and forms part of the corpus juris of this country. So dia kata kita kena tengok apa yang adil. So kalau walaupun dia punya employer tu kata ni dalam you punya collective agreement cakap macam ni, tapi dia kata no, it doesn't mean that, it means something else. Tapi pasal dia banyak lawyer kan, so kita no, you tak setuju, dan dia bawa pergi tengok court setuju ke tidak dengan siapa. Pasal kat sini memang adalah yang berlaku begitu. Pasal yalah, of course company dia fight ikut cara dia lah, dia ada lawyer, kita tak ada lawyer, jadi kita ikut tapi saya faham lain lah, you kata lain lah, okay lain, you lain, I lain, kita pergi argue depan judge, tengok macam mana, apa yang akan berlaku. So tolong kalau ada ni cabar, jangan tak cabar. Kemudian itulah yang sekali tadi saya cakap tu, nombor 8 tu yang penting sekali yang tadi yang saya cakap tu. Mahkamah ni disentiasa nak tengok equity, bukan just the legal form. Ingat tu nombor 8 yang paling penting sekali, yang terakhir ni saya nak sebut ni dalam Industrial Relations Act ni. The court shall act according to equity, good conscience and the substantial merits of the case without regard to technicalities and legal form. So yang paling penting hak itu terjaga, equity, good conscience, that semua orang bertindak dengan nurani yang bersih, tak ada niat buruk, niat kotor di sebalik tindakan tersebut. Dan tak usah tengok sangat technicality, mungkin salah isi perkataan ke apa ke, mungkin cara bercakap tu tak betul masa negotiate ke tak, itu semua boleh tolak tepi kalau ini tidak memastikan hak terjaga. So itu dia. Tolong pastikanlah kalau awak berhadapi keadaan-keadaan ni, ingat 8 perkara ni dan pastikan. Saya ulang balik lagi sekali. Awak kena tahu apa definition of retrenchment. Retrenchment ni ialah bila kita dibuang kerja akibat luar daripada hal kita lah, ekonomi ke apa ke. Siapa, bila dia boleh retrench macam-macam keadaan, ekonomi, untung rugi, teknologi, automation, outsourcing dan macam tu, semua boleh menyebabkan kita dibuang. Ada garis panduan dia, kita kena tengok garis panduan dalam Code of Conduct for Industrial Harmony, itu ada. Jadi dan ni kena beritahu kita kalau dia nak buang.
Dan kita tahu bahawa untuk syarikat dia kena beritahu kerajaan 30 hari sebelum dia buang kita. Jadi setidak-tidaknya 30 hari sebelum dia nak buang kita, dia kena beritahu dah. Kalau dia beritahu kurang daripada 30 hari, tak betul. Pasal dia kata as soon as practicable under the Code of Conduct for Industrial as early as practicable. So mesti practicable pasal dia dah isi borang beritahu kerajaan, so dia mesti dah tahu dah. So kena beritahu sekurang-kurangnya 30 hari. Tapi saya rasa sebelum 30 hari tu dia dah kena beritahu dah. Dan kalau dia tak bagi notis lah, tu yang boleh menjadi masalah pada dia lah. Dan ada dia punya garis panduan tentang berapa banyak dia kena bagi kita in terms of dia punya compensation. Ini dia yang saya cakap tadi. Yang ini under the retrenchment compensation peraturan Employment Termination Layoff Benefits Regulation 1980. So ingat ni semua, dokumen-dokumen ni penting. Kemudian anda boleh cabar, tolong cabar kalau ada yang tak sesuai, tak puas hati. Pasal the burden of proof is on the employer. Tak puas hati je, cabar je. Trade union ni suruh cabar je. Pasal itu memang cara yang terbaik sekali. Kalau tak ni, Tapi kalau syarikat tu dah ikut semua peraturan, dan dia pun tak payah takut, kan? Kalau kata dia dah beritahu trade union, dia dah beritahu semua orang dah discuss elok-elok, tenang-tenang, tapi dapat dah buat keputusan, buat hal, okey lah, tak apa, kita tunggu lah, kan? Pasal kadang-kadang trade union pun dia main ada game dia, kan? Bukan semua orang baik, semua orang jahat, tak. Setengah syarikat dia dah beritahu, tapi trade union buat macam tak nak beritahu, kan? Boleh juga, tapi pastikanlah 30 hari kena beritahu sekurang-kurangnya. Kalau selepas pada tu, dan dah jadi cerita lain, kan? Ikut semua peraturan. Jadi kena ikut berpandukan kepada best practice yang berada dalam inilah Code of Conduct for Industrial Harmony ni. Ini the best practices semua ada dalam ni. Kena ikut yang ni. Ini sebenarnya minimum requirement. Jadi semua HR tahu ni. Ini minimum requirement. Code of Conduct for Industrial Harmony is like minimum baseline. Kalau kurang pada ni memang kena lah. Dan yang terakhir sekali kita kena ingat bahawa pihak mahkamah dia paling utama sekali, terutama dalam kes-kes employment and retrenchment, dia paling tengok hak lah. Kalau legal form tu ada perbezaan dari segi interpretasi atau kefahaman tu, jangan risau sangat tentang perkataan-perkataan tu. Mungkin perkataan terlalu sukar, kita nak faham ayat-ayat dia panjang ke, tapi kita faham bahawa klausa ni memang melindungi hak kita, tetapi pihak syarikat kita lain, bawa aja pergi mahkamah. Penting tu. Yang penting kita kena ingat bahawa hak tu lebih penting daripada legalist, technicality, dan mahkamah akan tengok hak lebih daripada technicality. Itu nombor 8. Jadi sampai situ. Itu panjang video ni. Tapi link semua dekat bawah. Dia punya dokumen-dokumen ni. Kalau tak nak dengar sampai habis, tengok kat bawah tu lah. Dia punya dokumen-dokumen sampai habis tu. Dan download dan baca lah. Okay? Jadi saya harap ianya berguna dalam keadaan yang kadang kita sekarang ni. Dan kalau awak suka, tolong kongsikan dengan kawan-kawan. Mungkin siapa-siapa yang awak nampak dalam keadaan macam ni, kongsikan dengan dia. Mungkin dia boleh bermanfaat. Dan tekan butang like untuk kita. Dan kalau first time, tolong subscribe lah. Bantu kita untuk menghasilkan lebih banyak lagi video macam ni. Dan juga tekan butang loceng supaya bila kita buat video terbaru, anda dapat notifikasi segera. Okay? Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.